أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan tadabbur surah Shaf kat muka surat 552. Jadi kita masuk ayat yang ke 10 kan? 11. 10 11 Boleh. Jadi kita itu ayat 10. Ini masuk 11 insya-Allah. Jadi kita tengok balik lah. Kita cuba terjemah dulu ayat ni. Ini satu benda yang penting. Allah seru kita. Apa ayat dia? Ayat 10 tu. Ya ayyuhallazina. Kemudian hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azab bin alim. Baik, jadi ini setelah menceritakan tentang bagaimana golongan ahli kitab yang terdahulu dan Allah berikan Rasul pada mereka, lalu mereka khianati dan menjadi penentang kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul mereka sendiri. Dan setelah itu Allah kata ayat yang ke sebelumnya lagi, apa dia? Ayat yang ke-8 tu, wallazi, ayat yang ke-9 tu, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus menunjukkan apa dia? Usaha untuk membangunkan agama ni berjaya sebab apa? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Dan semua yang melakukan usaha tersebut pasti beroleh kejayaan sebab apa? Atas pertolongan Allah juga. Jadi ukuran untuk membangunkan, menegakkan agama ni dia bukan sekadar nilai ukuran macam kita dengan dunia lah. Berbeza. Betul, Allah Subhanahu Wa Taala seru dalam ayat yang ini. Dia umpama perniagaan juga, sebagaimana kita berniaga di dunia ni. Allah seru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu hal mahukah adullu ni kita kata dalil-dalil tu ni lah. Maksudnya apa? Mahukah aku berikan, aku tunjukkan kamu jalan untuk kamu lakukan perniagaan, yang perniagaan ini tunjikum, dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Okay.
Jadi dalam ayat ni kita kena rujuk satu ayat dalam Quran. Cuba buka surah 9 ayat 111. Surah At-Taubah ayat 111. Surah apa? 204. Okey, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtaluna wa yuqtalun. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Wa dzalika huwal fawzul azim. Innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah telah kalau ishtara dalam Quran ada min, maknanya beli. Kalau ishtara bi maknanya jual. Menjual. Jadi dari sini maknanya siapa yang nak offer untuk beli sesuatu ni? Allah. Allah telah pun menawarkan Allah nak beli daripada siapa? Orang beriman. Syarat nak berniaga dengan Allah, syarat nombor satu, itu je. Mesti jadi orang beriman. Okey. Dan yang kedua, apa yang Allah nak beli? Allah nak beli jiwa-jiwa diri kita. Ada golongan yang dia tak terima tawaran ni. Siapa yang tak beriman dan tak terima tawaran ni, sebenarnya dia sedang buat apa? Tak, sebenarnya dia sedang berniaga juga. Dan dia sedang menjual diri dia bukan pada Allah. Kena faham yang tu. Jelas? Kita hidup kita memang berniaga. Kan? Ada golongan, cuba tengok. Pause surah ni sekejap. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 90. Sembilan puluh. Ni perniagaan ni Allah kata buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlih.
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Bi'sama. Ini Allah cerita tentang golongan ni. Ini golongan yang ada Nabi. Dan Nabi sedang datang kepada mereka. Ni Bani Israel di Madinah. Ayat ni cerita pasal mereka lah. Mereka tunggu-tunggu Nabi datang. Lalu bila Nabi datang dan tawarkan kepada mereka lah. Jom, mari. Promosi lah. Kan? Jom kita meniaga sama-sama. Meniaga terbaik ni. Jadi, apa mereka buat? Jadi Allah kata mereka tak pilih jalan tersebut. Jadi Allah kata sangat buruk apa yang mereka ishtarau bih. Nampak tak? Jadi innallaha ashtara minal mu'minin kan? Min. Jadi Allah menawarkan orang nak beli. Allah kata saya nak beli. Nak jual tak? Mana barang? Bagi je barang saya nak. Apa barang dia? Diri kamu lah. Orang kaya offer kan? Kamu ada barang? Meh, jual. Saya boleh. Saya beli. Kita duk jual niaga contohnya kan? Selama ni kan? Tak ada orang nak beli kan? Tiba-tiba ada orang datang dia offer. Saya nak beli semua sekali. Sanggup? Seronok tak? Sepatutnya. Sepatutnya seronok lah. Allah tadi offer. Jadi sekarang ni Nabi datang. Allah offer macam mana? Ni cara Allah datangkan Nabi. Jadi sekarang ni apa yang mereka pilih? Jadi mereka pilih satu pilihan yang buruk. Apa dia? Sangat buruk. Apa yang mereka, apa dia? Sekarang ni mereka jual. Mereka jual dengannya. Mereka jual apa? Diri mereka. Nak jual ke mana? Bila dia tak pilih ikut Nabi tu, kan? Dia jual diri mereka. Apa dia? Ayyakfuru bima anzalallah. Mereka jual kepada perkara yang apa? Mengingkari apa yang Allah turun. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Jadi baiat nombor satu kita dengan Quran ni. Nombor satu perjanjian dia, orang beriman kat mana? Quran lah. Jadi kenapa mereka sanggup gadaikan tadi tu, tawaran tu, untuk benda yang murah? Satu, kerana dengki. Kerana dengki kepada Rasulullah tu. Ini salah satu halangan lah. Nanti kita tengok halangan lain. Jadi ayyunazilallahu min fadlihi, kerana Allah tak pilih apa yang mereka nak, Allah tak pilih kelompok dia. Jadi bahawasanya Allah ni boleh turunkan kurniaan dia kepada siapa yang dikehendaki dalam kalangan hamba-hambanya. Maka akhirnya mereka ni ditimpa kemurkaan kali seterusnya. Dulu nenek moyang mereka buat benda perangai sama. Rupanya mereka akhirnya juga ditimpa kemurkaan yang sama, berulang lagi rupanya. Tak nak berubah juga. Dan bagi orang-orang yang ingkar ini, mendapat siksaan yang amat hina. Ini satu. Cuba tengok dalam surah lain. Buka surah 16. Ini tadi ayat 107. Ini tadi surah 2 ayat 90. Golongan yang buruk. Ini yang buruk, perniagaan buruk. Ini yang baik ni. Satu lagi yang buruk apa? Surah 2, 16 ayat 107. Ayat 106 dulu. Daripada ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil
الإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Barang siapa yang kufur kepada Allah sesudah beriman kepadanya. Maknanya apa? Allah beli tadi. Beriman yang mana dia menyatakan keimanan ni dan nak sedia untuk terima segala apa yang Allah tawarkan untuk dilaksanakan. Jadi siapa yang ingkar sesudah itu, diikrar tadi begitu, maka dia rugi. Kecuali siapa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa, dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dalam iman. Ini cerita tentang Ammar bin Yasir. Dia boleh mati sebab dia tengok ibu dah mati dah. Jadi dia dipaksa macam tu. Dalam keadaan hati dia apa? Sebenarnya kekal dengan iman tu. Walakin man syaraha bil kufri sadran, tetapi siapa yang lapang hatinya menerima kekufuran tersebut, maka ke atasnya kemurkaan daripada Allah dan mereka akan dapat yang azab yang pedih. Jadi ni cerita tentang orang-orang yang telah pun sampai peringatan, ajakan, seruan kebenaran pada orang ni, lalu dia tanpa alasan uzur yang sampai macam ni lah. Kecuali uzur, tak ada uzur tapi dia tetap tak buat apa-apa juga, tetap tak ada rasa untuk apa? Menjadi orang yang rasa mendukung seruan tersebut. Jadi orang ini akan dapat kemurkaan Allah. Ayat 107. Kenapa begitu keadaan dia? Dia baca zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Jadi demikian itu disebabkan bahawasanya mereka lebih mencintai kehidupan dunia mengatasi akhirat. Dan bahawasanya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang ingkar. Okey. Jadi punca kepada pertama tadi dengki tadi tu satu. Satu lagi sebab orang yang takkan terima terang Allah ni orang yang cinta dunia. Mustahil. Ni sebab dia tadi. Baik. Jadi kita balik pada surah 9 tadi. Apa tawaran dia? Ayat 111 tu kan. Jadi Allah kata sesungguhnya Allah telah pun menawarkan untuk membeli daripada orang beriman itu, apa dia nak beli nombor satu? Yang paling mahal sekali. Anfusahum. Nyawa mereka. Itu satu. Ni yang paling tinggi. Jadi kadang-kadang dalam ayat yang biasa, bila Allah suruh infak, ayat biasa, sebut harta dulu. Untuk kita buat perintah kan. Untuk kita Allah nak kata, berkorbanlah kamu kepada jalan Allah dengan harta baru jiwa. Betul tak? Sebab Allah nak tengok kadar kita ni apa? Kemampuan yang paling kita mampu sekali. Jadi mula harta dulu. Harta ni lebih mudah daripada nak korban nyawa. Faham Untuk arahan untuk kita, Allah kata macam tu. Sebab tak nak beratkan kita. Banyak semua ayat bila Allah suruh wajahadu fi sabilillah bi anwalim, mesti harta dulu baru nyawa. Betul tak? Dalam ayat ni pula Allah offer daripada dia nak ambil yang paling bernilai apa dia? Nombor satu. Nyawa paling besar. Tapi kalau tak boleh tak apa. Allah kata apa? Harta pun boleh. Nampak tak? Faham ayat ni? Berbeza aturan dia. Nyawa dulu baru harta. Ni lebih mahal kemudian tak apa. Yang ni lah. Harta benda kamu. Apa dia? Anna lahumul jannah. Iaitu dengan
Satu je Allah sebut, syurga. Tu je, tak ada yang lain. Dengan bahawasanya bagi mereka ni syurga. Jadi bila nak berniaga kan, tadi dah offer dah. Kan? Dah setuju dah. Kena ada apa pula? Biasa kau berniaga ni. Akad dia lah semua macam-macam. Nak ikut protokol dia, modal dia, cara dia macam mana. Kalau orang tu berniaga ayam, kena cara berniaga ni. Kalau orang tu berniaga apa? Sayur ke apa, ada cara dia. Jadi sekarang ni nak berniaga dengan Allah, cara dia apa? Tu. Yang paling tinggi juga Allah sebut. Ni paling mahal sekali. Apa dia? Yuqatilu nafi sabilillah. Iaitu mereka perang pada jalan Allah. Cukuplah sebut tu je. Yang lain-lain tu fahamlah sendiri. Ni yang paling tinggi. Kan? Apa risiko? Ada risiko tak berniaga? Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Jadi dalam ayat tu apa kata? Sama ada yaqtulun ataupun yuqtalun. Normal. Itulah risiko berniaga, kan? Jadi risiko berniaga dengan Allah apa dia? Sama ada dibunuh atau terbunuh. Ni hebat punya tawaran ni. Jadi wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Furqan. Dan perjanjian tentang benda ni sebenarnya dah ada sejak dulu lagi. Kat dalam Taurat pun macam ni, kat dalam Injil pun macam ni. Sampailah kepada Al-Quran ni. Sama. Wa man awfa bi ahdihi minallah, barang siapa yang memenuhi janji ini terhadap Allah, maka Allah kata fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi. Bergembiralah kamu dengan dagangan yang kamu lakukan ni, perniagaan ni. Wa dzalika huwal fawzul azim. Demikian itulah kejayaan yang sungguh hebat. Baik, sekarang kita balik, kita masuk surah ni balik. Ayat lepas ni. Ni ayat berapa? 10. Okay, kita terus masuk ayat 11. Jadi Allah pun dalam ayat ni mengatakan, wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu perniagaan yang dapat selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ayat tadi Allah offer. Allah nak beli kita. Dan ganjaran dia apa? Hasil jualan nanti. Bayaran dia apa? Bayaran dia syurga. Nak tak nak? Jadi, kenapa? Kontra tak dengan ayat ni? Ayat ni kata selamat daripada azab pedih. Ayat tu kata dapat syurga. Kontra ke tak? Samalah. Bila selamat dari azab, maksudnya masuk syurga lah. Bila masuk syurga, maknanya tak dapat azab lah. Sama aja. Tapi dari sudut yang berbeza. Sudut variasi yang Allah nak nampakkan kepada kita. Ini dalam bentuk inzar, rasa gerun. Yang tu dalam bentuk basyir, rasa seronok nak buat. Dua lah. Satu kita takut, saya tak nak ni. Saya nak pergi sana. Allah pun kata, aku bagi ni, tak nak. Itu je, cukuplah dua. Sebenarnya dua benda yang kita nak ajar untuk anak-anak kejar. Dua je. Apa dia? Selamat azab, dapat masuk syurga. Itu je. Jangan takut-takutkan manusia dengan sesuatu yang tak patut mereka takut. Sampai lebih daripada yang patut mereka takut ni. Itu syaitan. Syaitan yang buat. Tengok okay. Jadi Allah kata, apa ayat dia seterusnya? Tu'minuna billah. Billahi wa rasulihi. Kemudian wa tujahidu nafi sabilillah. Bi amwalikum wa anfusikum. Empat ni mana dulu? Bi amwalikum wa anfusikum. Okey. Berhenti kat sini dulu. Okey, jadi apa syarat nak berniaga pertama ni? Allah bagi dia punya protokol dia. Pertama apa? Syarat dia? Ni dulu, ilmu. Tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Satu ni sampai sini. Satu. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ni nama dia apa? Iman. Apa ciri-ciri dia? Ayat ni kita nak
Kait dulu. Aku buka surah 8 ayat yang kedua. Kamu beriman kepada Allah dan Rasul maknanya apa? Sebelum boleh buat kerja, kena tahu dulu, jelas dulu matlamat dia apa semua. Baru kerja tu akan selesai dengan baik, sempurna. Kan? Kalau orang nak masuk kerja, dia kena ada buat apa? Macam-macam training kena. Nak naik pangkat pun ada training. Nak masuk tu. Sebab ni nak buat benda besar ni, nak buat ni. Sebelum buat ni, mesti jelas dulu. Jadi Allah kata apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Jadi, apa itu beriman kepada Allah dan Rasul ni? Ciri-ciri dia tu Allah gambarkan. Ni, orang yang beriman, ciri dia ni. Surah 8 ayat yang ke-2. Itu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ya, sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman kepada apa? Allah dan Rasul. Apa ciri dia? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Terjemahkan? Apabila zukira apa zikira? Bukan baca. Kalau baca tuliat. Nanti ayat next dia baru baca. Zukira diperingatkan ataupun disebut. Diperingatkan apa? Tak, ni disebut Allah saja. Tak, Allah. Ayat ni jelas sebut apa? Zukira ke zukira ayatullah? Tak, disebut Allah. Kenapa? Nak kena fikir tu. Disebut Allah saja. Tak, maknanya nak menggambarkan ciri dia apa? Ada benda ni, banyak benda dia dah selesai. Jadi bila sebut je Allah, apa jadi? Wajilat qulubuhum. Banyak tak kat dunia ni kita macam tu? Naik kereta kan? Speed trap, apa jadi? Wajilat qulubuhum. Betul tak? Tengah bawa laju tadi, ada amaran speed trap, apa jadi? Wajilat qulubuhum. Masuk kedai, kan? Masuk kedai tadi dengan dia punya gaya ke main je. Tengok ada CCTV apa berlaku? Wajilat qulubuhum. Ni dia dah kenal dah apa boleh jadi. Apa akibat kalau dia biar dia sambil lewa? Apa akibat? Dia kenal. Jadi ni orang ni dia kenal siapa Allah. Dia kenal siapa? Allah. Dah selesai kat situ bab tu. Macam mana kenal Allah? Lain? Daripada sumber daripada mana? Asal daripada mana tu? Semua tu daripada mana? Balik kat fundamental dia. Kat mana? Semua kat sini. Semua kat sini. Semua dekat sini. Semua dekat mana? Al-Quran sendiri semuanya. Kenal Allah sebenarnya, Nabi kenal Allah dari mana? Daripada mana? Al-Quran juga. Allah kenalkan diri dia, kita ni nak berhubung dengan Allah, kat mana talian dia? Nabi kata, Al-Quran hablullahil matin. Al-Quran tali Allah yang teguh. Fahami dia. Jadi, bila disebut Allah, apa berlaku? Ni kesan dia. Wajilat qulubuhum. Jadi, sebab tu para ulama sebut ayat ni, bila dia dengar perkara berkaitan dengan ancaman-ancaman Allah, maka dia segera serta-merta berhenti daripada buat benda-benda yang dia lalaikan tadi tu. Dia segera buat, dia segera berhenti. Kenapa? Sangat takutkan Allah tu. Lebih daripada yang lain. Takutkan azab Allah tu. Sebab tu kita kena banyak tahu cerita ancaman dalam ni. Ayat ni cerita bila zukirallah, macam mana kesan dia? Para ulama sebut sebab dia banyak tahu cerita ancaman Allah. Macam mana cara Allah azab, dia sangat-sangat kenal. Dia sangat-sangat kenal, sebab tu dia jadi gerun.
Dan akibat daripada langgar tu, sebab tu dalam surah Az-Zumar disebutkan. Az-Zumar ayat yang ke-15. Surah 39 ayat 15. Tak apa kot kalau tak buka, saya bacakan ayat tu. Bukalah. Puas hati tengok ayat ni. Buka ayat 39 ayat 15 tu. Memang kita kena takut-takutkan. Ayat 16. Dia daripada ayat 15 tu kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budu ma syi'tum min dunih. Ayat 15 fa'budu ma syi'tum min dunih. Abdikanlah diri kamu kepada apa saja yang kamu suka, apa yang kamu nak. Allah bagi kebebasan kat kita. Nak letakkan jiwa kita ni ke mana-mana pun yang kita suka, silakan. Selain daripada Allah. Bila sebut fa'budu ada 3 benda lah maknanya. Serahkanlah rasa cinta kamu, serahkanlah rasa harapan yang tinggi kamu, serahkanlah rasa takut kamu kepada apa yang kamu nak letakkan kepada selain Allah. Kamu takut miskin, letakkanlah. Kan? Kamu takut macam-macam lagi. Fakir, letakkanlah. Sehingga kamu hilang keyakinan dengan Allah. Akhirnya kamu tinggalkan perintah Allah. Hilang ketakwaan kamu kepada Allah. Jadi kamu gadaikan takwa kerana nak kaya contoh. Serahkan, silakan. Jadi Allah kata, "Qul," kata wahai Muhammad, "innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Kamu tak rasa rugi kat sini. Tapi hari kiamat nanti baru kamu rasa rugi. Ala dzalika huwal husranul mubin. Ingatlah, inilah sebenarnya kerugian yang nyata. Kenapa? Ayat yang ke-16. Lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal. Kerana mereka ini nanti di akhirat nanti apa dia? Di atas mereka ada lapisan api dan bawah mereka ada lapisan api. Atas api, lapisan api, bawah lapisan api. Ini azab yang tak dijangka, dibayangkan. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah menakut-nakutkan dengannya hamba-hambanya. Ya ibadi fattakun, wahai hamba-Ku, takutlah kepada aku. Jadi Allah nak ajar kita supaya memanglah benda yang paling kita kena bagi rasa takut kepada siapa? Allah. Ajarkan anak supaya takut Allah. Tak apalah kamu tak dapat apa-apa pun sangat. Tak berapa berjaya sangat. Yang penting hidup takutkan Allah tu. Tapi ada orang dia ajar anak untuk takut apa? Bukan takut hantu lagi. Takut fakir, takut miskin. Betul tak? Ada tak ajar orang ajar tu? Kamu ni macam ni nanti macam mana kan? Takutkan miskin, takutkan kekurangan dunia. Betul? Siapa ajar macam tu? Betul tak? Orang putih ke? Ya, kita yang ajar macam tu kan? Sebenarnya itu ikut jejak siapa yang ajar takut-takut fakir ni? Cuba buka surah 2, 268. Rupanya dia ni yang suruh kita ajar macam tu. Siapa saja ni? Surah 2 ayat 268. Surah 2 ayat 268. Siapa? Tu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Jadi syaitan yang sentiasa janji-janjikan kamu kepada kefakiran ni umum, banyak benda. Tapi maknanya berkaitan dengan segala sudut kurang dunia, dia rasa kita takut. Syaitan akan buat. Apa lagi takut? Semua dia takut. Sehingga kita yang sepatutnya kita takut, kita tak takut. Apa dia? Takut apa? Kurang apa? Kurang iman. Kurang iman. Cuba tengok. Kurang manusia kan, dia tengok dia meningkat umur, dia akan ukur macam itulah. Apa yang bertambah dari sudut ni? Rupanya iman tu tak bertambah-tambah. Ilmu dia tentang agama sama je. Dia tak rasa pun bimbang, dia tak takut. Tentang Quran ni tak faham-faham lagi sampai sudah juga, dia pun tak rasa bimbang juga. Dia tak rasa ini perlu ditambah iman tu. Sebab tu balik pada surah 8 tadi, ayat yang ke-2 tu. Tengok orang beriman dia nak tambah apa? Surah 8 ayat 2 tadi. Jadi walhasil daripada first takut dulu. Baru dah datang apa dah? Nak buat sungguh-sungguh kebaikan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila apa ni? Dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Quran ni, Al-Quran ni dibacakan. Tentang apa pula? Ayat-ayat yang motivasi ni. Ayat ni. Bi anna lahumul jannah, orang nak tawarkan ayat ni dia seronoklah. Jadi apa berlaku? Ayat ni menambahkan apa kat dia? Semangat kat dia. Zadatum iman. Dia semangat baca, dia baca ni. Dia semangat. Kita apa yang semangat? Semangat ada makanan, semangat. Jadi ini ciri-ciri mukmin. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa faktor pemberi semangat ni? Inilah. Jadi iman mesti ni. Kat sinilah tadi. Iman ni sifatnya boleh tambah, boleh kurang. Jadi iman ni dia tak boleh statik. Dia mesti buat kerja. Sebab itulah yang ini Allah kata apa? Kamu beriman kepada Allah dan Rasul, satu. Yang kedua, wa tujahidu ni yang kedua. Wa tujahiduna fi sabilillah. Apa maksud tujahidu ni? Kamu, kita kata berjihad lah. Berjihad tadi yang paling besar apa? Perang. Perang. Jihad yang ni besar sangat lah. Kita ada peluang. Ada peluang. Sabar dulu. Sabar dulu ni. Jadi kita tengok. Satu saya bagi satu. Jadi Nabi kata ni jihad nombor 1. Man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji. Satu hatta yarji. Apa ni? Siapa yang keluar untuk tuntut ilmu, dia berada pada jalan Allah, jihad sampai dia balik. Kita nak pergi keempat ni. Yang kedua pun malas. Dan Allah kata penuntut ilmu ni tinggi ni sebenarnya. Ni. Cuba Allah samakan orang yang pergi jihad dengan orang yang menuntut ilmu, sama je. Dan tak patut semua pergi sana. Mesti ada stay orang yang tuntut ilmu supaya boleh ajar orang yang pergi bekerja tadi tu balik. Nabi Allah kata Allah bagi gitu, Allah bagi tu. Tak patut, maknanya apa? Agak macam celah sikitlah, zim lah sikit. Celah sikit pada orang yang semua tak patut. Jadi ni semua tadi keluar pergi jihad ke apa? Kita tadi pergi mana semua? Siang tadi. Cuba buka surah 9. Ayat 122. 122 9 122. Nombor 1 ni dulu, ni jihad ni maksud dia ni.
9122. Surah At-Taubah. Jumpa? Tu. Okey. Saya baca terus. Tengok Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah patut, makana maknanya tak patut. Makana tu maksudnya tak patut. Banyak dalam Quran macam tu. Tak patut benar pun boleh terjemah macam tu juga. Tak patut benar bagi orang yang beriman yanfiru apa? Nafar ni maknanya segerombolan, keluar ramai, dia battalion. Dia yanfiru tu. Mereka semua keluar kafah, semua sekali keluar. Kosong tempat. Lalu Allah kata falaula nafara min kulli firqah, kenapalah tak ada segolongan lagi battalion yang lain, firqah yang lain ni apa dia? Minhu ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ada satu kelompok yang stay untuk berdalamkan kefahaman agama dia kat sini. Stay. Ini cerita ayat ni cerita pasal perang. Cerita perang ni. Tak patut semua keluar pergi perang sibuk kan? Sebab apa? Berada di lapangan lah. Sehingga tak ada orang yang belajar. Jadi hari ni semua sibuk pergi perang tak? Sampai tak ada orang nak belajar. Ini soalan ni. Ada tak? Sibuk pergi perang kan tadi sampai tak ada malas nak belajar dah. Tafaqquh fid din. Kan? Jadi Allah kata pergi keluar tu jangan firu kafah tu bagus tak? Fisabilillah bagus tak? Bagus. Tapi bila kita berada buat kerja ni, tafaqquh fid din ni dalaman ni, kan? Sebab itulah para sahabat bila lepas perang menang seronok tak? Menang seronok. Bila seronok dia nampak apa depan mata? Ghanimah. Rominah tu dah dia punya matlamat dia dah lain dah kan. Jadi orang yang tafaqquh fid din ni dialah fungsi dia menjaga matlamat orang tu yang tadi dah agak orang kata apa? Tuning situ dah lari. Bila dia balik orang yang agama ni bagi balik. Elok balik. Faham? Macam tu fungsi dia. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni apa dia? Tak patut semua keluar. Sepatutnya ada stay untuk tafaqquh fid din ni supaya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya dia nanti boleh beri peringatan kepada kaum yang nanti lepas balik perang. Dia boleh ajar lagi ilmu pada orang yang pergi perang tu. Itulah. Jadi sekarang ni ada tak orang pergi perang ke buat apa? Faham ni soal ni, ini benda ni menemplak kita lah sebenarnya. Dan la'allahum yahdharun, supaya mereka sentiasa ada rasa apa? Ihzar, rasa berhati-hati. Bayangkan kalau pergi perang pun fi sabilillah, tiba-tiba yang ni keluar bukan fi sabilillah pun, pergi cari benda kan macam-macam lagi. Langsung pula balik tak ada pula orang nak ajar. Agak-agak jadi apa masyarakat macam tu? Lagi binasa. Lagilah binasa. Tak ada check and balance. Jadi, faham Jadi begitu pentingnya ni nombor satu ni. Ini dulu. Sebab tu maksud ni kat sinilah. Sebab tu Allah bagi kata dalam ayat ni, dalam hadis ni macam ni. Jadi Allah samakan orang yang tafaqquh fid din dengan orang yang keluar pergi perang. Sama aja. Bahkan mana yang lebih besar pula lagi? Yang ni dia boleh buat apa? Dia boleh bagi jaga orang yang tadi balik tu. Dia boleh ajar lagi orang ni. Itu penting. Jadi markas kita tafaqquh fid din kat mana? Kampung Kedah. Kat sini pun boleh, kat masjid lah kalau ikutkan kan sebenarnya. Dan masing-masing lah. Jadi ni satu. Nombor dua. Nombor dua apa? Nombor dua. Ni yang nombor dua. Ni lah ada tentang harta. Lepas tu dengan harta. Ilmu tadi, menuntut ilmu. Kedua barulah. Dalam hadis Nabi sebut al-mujahidu man jahada nafsahu fillah azza wa jalla. Orang yang berjihad itu adalah orang yang jahada nafsahu. Apa dia? Berjihad melawan nafsu dia. Kerana pada jalan Allah. Jihad lawan nafsu kedua. Jadi dia dah ada ilmu, dia nak buat ni kekangan nafsu banyak kan. Kadang-kadang kita tahu pun tak buat juga. Sebab apa?
Jadi nafsu ni apa? Inilah dia amwal, harta. Nak azan dulu ke? Azan? Teruskan. Jadi bi amwalihim. Baik. Jadi yang kedua ni cabaran sebagaimana kalau kita tengok inilah harta. Harta ni sebagai apa dalam Quran sebut? Cuba tengok. Jadi harta adalah satu ujian kepada kita. Cuba buka surah 64 ayat 15. Ni 64 15. Dah sebut dalam ayat tu, ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta dan anak-anak kamu adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah ada ganjaran yang sangat besar. Jadi ada orang yang kalah dengan ujian ni. Dan dia beri alasan ni. Cuba tengok surah 47. Ayat yang ke-11. Surah 48. 48. Ayat 11. Sayaqulu laka al-mukhallafuna minal a'rab. Akan ada nanti. Sayaqulu tu ayat 11. Akan ada orang yang dia berkata daripada kalangan orang yang mukhallafun, yang dia tak turut serta dalam banyak benda. Yang apa yang dia anjurkan Nabi ni. Daripada kalangan orang Arab tu sendiri, apa dia, dengan alasan apa? Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Apa ni? Ni alasan dia. Harta kami sibuk. Harta kami itu telah menyibukkan kami. Minta maaf lah. Ni nak urus ni. Harta kami dan anak-anak kami telah menyibukkan kami. Minta maaf lah. Maafkanlah kami. Jadi yaquluna bil alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Inilah ujian maksud dia tu. Sering kali macam tu. Harta kita menjadi alasan untuk kita apa? Tak belajar Quran. Sedangkan yang bagi itu Allah juga. Quran ni Allah nak bagi kita juga ke kita kan. Quran ni lebih lagi. Jadi satu benda yang kena kita fikirkan. Jadi yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubi. Mereka memberi alasan itu dengan lisan mereka apa yang sebenarnya bukan ada dalam hati mereka. Mereka sendiri tahu hakikat sebenar dia. Jadi kul faman yamliku lakum minallahi syai'a. Jadi apa dia? Ayat ni, siapakah yang dapat memberikan kepada kamu kuasa untuk kamu daripada Allah. Sedikit pun, maknanya tak ada siapa yang dapat menguasai. Kalau Allah nak tarik harta, in arada bikum darran, jika Allah inginkan kemudaratan kepada kamu, au arada bikum naf'a. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabir. Ini cerita tentang orang-orang yang munafik lah. Memberi alasan tersebut. Di dalam surah 63. Buka ayat yang ke-9. Last Ini tadi 63 ayat 9.
Tutup dengan ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu dan anak kamu melalaikan kamu daripada peringatan Allah. Wa may yaf'al zalika, maka barang siapa yang melakukan demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi janganlah harta dan ini jadi alasan. Akhirnya apa? Menyebabkan kita lalai daripada peringatan Allah, daripada Quran, daripada melakukan perintah Allah. Dan siapa yang lakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Apa maksud rugi dalam Quran? Tak ada lain. Rugi dalam Quran masuk neraka. Itu je. Betul. Saya cakap ni betul ni. Ni macam tu. Kalau sebut khosir dalam Quran, maknanya apa? Memang kena azab. Itulah rugi. Sifir Quran dia tak ada. Kita kadang-kadang rugi apa? Kan? Tak dapat sekian. Sebab tu syaitan yang buat tu. Manusia rasa rugi banyak benda dengan dunia. Sedangkan benda akhirat dia tak rasa rugi. Betul tak? Jadi Allah kata apa? Wa anfiqu min ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah, belanjakanlah daripada sebahagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datangnya kematian kepada kamu. Fayaqula rabbi, lalu orang ni akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak tangguhkan aku ni sekejap? Apa dia nak buat? Fa asaddaqa, saya nak sedekah, saya nak jihad, saya nak infak, saya nak korbankan harta. Dan wa aku minas solihin, dan aku nak termasuk daripada kalangan orang-orang yang soleh. Inilah penyesalan orang yang tak nak terima tawaran Allah ni. Jadi yang pertama ni lah, ini maksud tujahidu fi sabilillah. Apa dia? Dengan harta dan nyawa ni. Ni nombor 3 lah. Ni nombor 1. Apa dia? Menuntut ilmu. Yang kedua, amal dengan ilmu. Apa dia? Hawa nafsu. Lagi infakkan harta benda. Lagi ada lagi ni banyak. Kat sini banyak. Dakwah. Semua kerja-kerja yang sukar hasil daripada tarbiyah ni tadi kita buat. Sanggup buat. Dan yang paling besar sekali apa dia? Perang lah, jihad qital tu. Itu sikit saya sampaikan. Tak habis lagi ni ayat ni. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Qul qauli hadza tahun depan minta maaf hari tu tak apa-apa ni. Tak dapat hadir Berapa kali sini tak miss. 2 kali sekali. Saya mohon maaf qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.